Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita bertemu dalam rumah Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullah dalam menyatakan bab zikir ketika melaksanakan solat kusuf, yakni solat gerhana. Baik. Jadi kalau kita ingat balik 2 minggu sudah kita berhenti sampai kepada sujud ketika solat gerhana, iaitu dipanjangkan sujud seperti mana rokok, lebih kurang panjang dia tu tak biar dengan bacaan yang pendek lah, duduk dalam tempoh yang agak lama. Baik, kita sambung seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Para rakan kami mengatakan duduk di antara 2 sujud tidak dilamakan. Duduk antara 2 sujud tidak dilamakan, tetapi dilakukan seperti pada solat-solat yang lain, maksudnya seperti biasa. Namun begitu, pendapat ini perlu ditinjau kembali, yakni perlu disemak kembali, kerana disebutkan dalam hadis sahih tentang melamakan duduk di antara 2 sujud. Saya telah menjelaskannya dalam kitab Syarhul Muhadzab, sehingga yang rajih adalah memanjangkannya. Sementara berdiri i'tidal pada rukuk kedua tidak dilamakan, demikian pula dengan duduk tasyahud. Wallahu a'lam. Baik, untuk perenggan ni, ketika kita melakukan solat sunat kusuf, solat sunat gerhana, kita dah sedia maklum ketika qiyam 2 kali qiyam pada setiap rakaat, 2 kali rukuk pada setiap rakaat, itu dalam tempoh yang panjang. Ketika i'tidal sami'allahu liman hamidah tu, pandangan yang paling rajih ialah tidak melamakan pada i'tidal yang kedua. Yang pertama ada yang kata dipanjangkan, ada kata yang tak perlu panjang. Baik, ala kulli hal, panjang ataupun pendek ketika melakukan perbuatan-perbuatan dalam solat sunat gerhana hanya terpakai pada solat sunat gerhana dengan tata cara yang akmal, secara sempurna. Jelas tuan-tuan? Saya ulang sekali lagi untuk kita faham kembali. Tata cara untuk solat sunat gerhana ni ada 2. Yang pertama disebut sebagai adnal kamal,
iaitu secara ringkas ataupun secara simple. Yang kedua ialah secara akmal, secara sempurna. Perbezaan yang ketara di antara dua tata cara ini ialah biqiraatin tawilatin, dengan bacaan yang panjang. Yang Imam Nawawi sebut kat sini, isu berkenaan tentang sujud yang lama, i'tidal nak lama ke sat, duduk antara dua sujud nak lama ke sat. Isu lama dan sat kalau kita buat solat gerhana secara sempurna tu. Tapi kalau secara ringkas, sujud ke rokok ke tidak perlu terlalu lama, ataupun kalau nak lama pun lama sikit saja sehingga orang tak anggap tu lama. Macam tu. Jelas tuan? Baik. Jadi dalam kitab ni sebut, dalam perbahasan duduk di antara dua sujud, ada pandangan yang mengatakan kalau kita buat solat secara akmal, secara sempurna, duduk antara dua sujud tidak perlu dipanjangkan, buat macam biasa seperti mana solat-solat yang lain. Namun kata Imam Nawawi rahimahullah, pandangan yang paling rajih. Apa makna pandangan yang paling rajih? Pandangan yang rajih ini maksudnya apabila keluar beberapa pandangan ulama berkenaan tentang sesuatu isu ataupun sesuatu permasalahan. Ada beberapa isu, ada beberapa masalah. Kawan ni kata lagu ni, kawan ni kata lagu ni, kawan ni kata lagu ni. Maka pandangan yang paling rajih itu ialah pandangan yang paling tepat di kalangan kebanyakan pandangan yang ada, tanpa menafikan pandangan-pandangan yang lain tu salah. Cuma perbezaan dia ialah antara yang tepat dan paling tepat. Itu perbezaan bila kita sebut qaul yang rajih. Dia perbezaan antara pandangan yang betul dengan paling betul, antara tepat dengan paling tepat. Kalau ada ulama dia kata dia berpegang dengan, sebab kalau kita tengok dalam kitab ni sebut para rakan kami, yakni daripada beberapa pandangan daripada ulama yang bermazhab Syafi'i, mereka mengatakan tak perlu pun baca panjang. Itu pun betul. Tapi yang paling betul, kalau nak semayang secara akmal, secara sempurna, kena baca panjang juga. Wallahu a'lam. Selesai. Begitu juga dengan tasyahud, iaitu ketika kita duduk tahiyat akhir, tak perlu nak dipanjangkan bacaan kita. Wallahu a'lam. Selesai dekat tu. Seterusnya, apabila tidak memanjangkan semua pekerjaan ini dan hanya dengan cukup membaca Al-Fatihah, maka solatnya sah. Macam tu. Katalah tak mau panjang, daripada mula sampai ke sud tak mau baca panjang, baca Fatihah saja tanpa membaca surah selepas Fatihah pun tidak mengapa. Kerana ini adalah, pertama, isu dia ialah solat sunat, dan bacaan surah selepas itu pun sunat, dan membaca dengan panjang itu pun sunat. Tapi kalau dia tak baca Fatihah terus, dia kata, ustaz, saya dah lalang mayang sunat je, Fatihah pun saya tak mau baca, sah tak semayang dia walaupun dia semayang sunat? Tak sah. Tetap tak sah. Ustaz, kalau saya buat macam ni, saya tak mau buat satu rakaat 2 kali berdiri, 2 kali rokok, 2 kali bacaan, sah tak solat saya? Maksudnya dia semayang sunat tu, 2 rakaat tu sama macam semayang Jumaat ataupun semayang subuh, sah tak solat dia? Tak sah. Tak sah. Dia ringkah dia tu, ringkah itu pada bacaan, bukan pada perbuatan. Ringkah pada bacaan, bacaan tak panjang. Jangan duk pi ringkah sekali qiyam sudahlah. Nak buat ringkah sangat, tak boleh. Wallahu a'lam. Selesai dekat tu. Disunatkan ketika berdiri dari rukuk untuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, iaitu Allah Maha mendengar bagi sesiapa pun yang memujinya, Tuhan kami, bagimu segala pujian. Yang ini saya tak syarah dah, sebab kita biasa syarah dalam perbahasan i'tidal. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab As-Sahih. Disunatkan untuk membaca, ini berkenaan tentang intonasi suara. Intonasi suara.
Bila kita nak jadi imam ke ataupun kita semayang seorang-seorang ke, bacaan tune nada kita ni nak kuat ke pelan? Baik. An-Nawawi rahimahullah menyatakan disunatkan untuk membaca surah dengan suara yang kuat, yakni suara yang jahar, suara yang lantang pada solat gerhana bulan. Mayang gerhana bulan baca surah derah. Adapun dengan suara perlahan pada solat gerhana matahari, gitu, suara yang perlahan, yakni bacaan secara secara pelan lah kita kata. Kemudian setelah solat dilanjutkan dengan 2 khutbah yang berisi anjuran untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya, bersedekah dan membebaskan hamba. Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih. Selain itu, hendaklah khutbah juga berisi anjuran untuk mensyukuri nikmat Allah dan berhati-hati dari kelalaian dan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Baik, ini menarik. Dalam penjelasan ini, selepas kita semayang, tata cara dia, kaifiat dia sama macam mayang raya, iaitu khutbah selepas solat. Saya kita bincang, ada tak silap saya, tak ada kat sini. Betul? Itu istisqa. Kalau solat gerhana, khutbah dia ialah selepas solat, dan disunatkan untuk jamaah tunggu, duduk dan dengar. Kerana intipati untuk solat gerhana, selain daripada untuk mengajak manusia untuk tunduk sujud pada Allah ketika berlakunya gerhana, intipati kandungan utama dalam solat gerhana ialah untuk kita kata apa? Untuk menundukkan hati-hati manusia dengan cara berkhutbah. Sebab tu isi khutbah ketika solat gerhana dia tak boleh macam isi khutbah mayang Jumaat. Mayang Jumaat kadang tajuk dia hormat ibu bapa, kadang tajuk dia hati-hati di jalan raya. Dia mai hari guru, tema dia hari tu tajuk pasal hari guru. Tema hari tu Jumaat, bulan tu bulan kemerdekaan, dia cerita pasal merdeka. Tapi kalau solat sunat gerhana, tema khutbah dia ialah mesti berunsurkan untuk istihdar, untuk menghadirkan rasa khasyah, rasa takut di kalangan mustami'un, orang yang mendengar, sehingga menimbulkan rasa kegerunan. Bila nak baca khutbah tu, dia kena khutbah dia ni dia cengih, sebab nak bagi rasa takut, nak bagi rasa ketak, ataupun dengan bagi suara yang mendayu-dayu sehingga memujuk hati-hati yang mendengar untuk berasa takut dengan Allah Ta'ala. Gitu. Dan juga al-wa'zu, memberikan nasihat kepada mereka untuk tidak melakukan kelalaian, serta memberikan tahzir, beberapa peringatan untuk tidak melakukan dosa di atas muka bumi. Wallahu a'lam. Jadi tak boleh sebarangan khutbah ketika tu. Jelas, habis dekat tu. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan selainnya dari Asma radhiyallahu taala anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membebaskan hamba pada waktu gerhana matahari, yakni di antara amalan sunat ketika berlakunya al-kusufain atau al-khusufain, gerhana ini ialah dengan membebaskan hamba. Membebaskan hamba. Tapi kita hamba lah tak ada dah. Tak ada dah. Sebab tu tuan-tuan, uniknya agama ini, Allah Subhanahu wa taala ketika nak melarang sesuatu perkara, sistem perhambaan ini sebenarnya tidak ada dalam agama. Ketika syariat turun kepada Nabi Muhammad beserta umat, isu di sini ialah isu sistem perhambaan merupakan uruf, kebiasaan bagi orang Arab. Boleh saja Allah nak mengharamkan perbuatan perhambaan ni sesama manusia ni secara langsung, secara direct, turun wahyu secara direct. Tak ada masalah, dia Tuhan. Kalau tak mau orang dengar cakap dia pun tak menjadi masalah kepada diri dia.
tak jejah apa pun kat dia. Tetapi atas rahmat Tuhan, Tuhan tahu manusia ni dia dah menjadi kebiasaan dia sistem perhambaan. Maka Allah Ta'ala menggunakan uslub ataupun kaedah, iaitu perhambaan ini dia dihakis, dibebaskan dengan kaedah beberapa cara. Antaranya bagi sesiapa yang merosakkan puasa Ramadan di siang hari dengan cara berjima di siang hari, rosak puasa dia, maka dia akan kena apa? Dia akan kena kafaratus saum. Dia kena bebaskan hamba. Jadi bila nak kafarah puasa ni, dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama, itqu raqabah, iaitu mesti membebaskan hamba kalau dia ada hamba. Jadi secara tak langsung hamba dibebaskan. Mai pula syariat ni bila mai gerhana disunatkan untuk membebaskan hamba. Lama-lama sistem perhambaan tu dah tak ada. Boleh saja Allah Ta'ala nak larang tu, tapi rahmat dia kepada hamba-hamba dia selesai. Wallahu alam. Habis tajuk al-kusuf, gerhana. Kena? Ya, cakap ketika khutbah. Kaedah dia sama. Kalau dia bercakap, dia macam ni tuan-tuan. Ketika khutbah, bukan takat cakap, pegang biji tasbih duk zikir pun tak boleh, nak bubuh duit pun tak boleh, nak derma masa tu. Dia mesti 100% fokus kepada khatib. Hatta kalau apa pun tak boleh lah. Bahasa mudah dia kena dengar cakap, kena dengar khatib. Jadi konsep dia sama macam ketika khutbah hari raya, khutbah gerhana, khutbah nanti kita akan tengok solat istisqa. Kaedah dia sama. Wallahu alam. Takut perbuatan itu akan menjadi sia-sia. Dia akan jadi sia-sia. Wallahu alam. Baik. Seterusnya, bab yang baru, iaitu zikir ketika melaksanakan salat istisqa. Baik. Sebelum saya nak urai tuan-tuan, ada 2 perkara penting saya nak sebut. Pertama, sebelum ni solat kusuf saya bagi takrif, saya bagi tata cara, saya susun satu-satu. Dalam kitab ni Imam Nawawi sebut banyak, cuma dalam keadaan susunan yang sesuai pada zaman tu. Tapi takut sekali kalau tuan-tuan pening, tak apa, kita kod satu-satu jangan risau. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, istisqa ni benda. Istisqa ni ialah minta hujan. Dia ada beza tuan-tuan. Dia ada beza doa istisqa dengan solat istisqa. Minta hujan ni tuan-tuan ada 2 cara. Minta hujan ni ada 2 cara. Cara yang pertama ialah dengan cara berdoa. Cara yang pertama adalah cara yang berdoa. Ketika Nabi SAW pernah satu ketika Nabi tengah khutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki yang minta Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Dan Nabi doa ketika tu. Seperti mana yang berlaku, kalau tuan-tuan biasa dengar, Wali Songo, salah seorang daripada Wali Songo, iaitu Sunan Kalijaga. Kalau di Indonesia orang panggil Sunan Kalijogo. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ni tuan-tuan, pernah satu hari ketika dia berjalan dalam misi dakwah dia, berjalan, dia jumpa satu kawasan yang mana penduduk dia tu nak mengorbankan seorang anak gadis dara kepada Tuhan tu, Tuhan yang mereka percaya. Lalu, dan upacara ni adalah upacara yang orang kata annual punya ritual, upacara tahunan. Dia upacara tahunan. Jadi ketika Sunan Kalijaga sampai di sana, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sunan Kalijaga tanya siapa ni? Dia kata hujan tak turun, jadi kami nak pujuk Tuhan kami dengan mengorbankan anak gadis ni. Lalu Sunan Kalijaga pun kata, kembali kepada Allah, Allah yang akan menurunkan hujan. Lalu mereka pun kata, kalau betul Tuhan hang boleh turunkan hujan, maka kami akan sembah Tuhan hang.
Maka Sunan Kalijaga pun tadah tangan berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Ketika hujan, selepas habis saja doa tu, hujan turun berderu. Berderu hujan turun. Maka peristiwa ini di sisi masyarakat Indonesia, mereka memanggil peristiwa hujan syahadah. Mereka memanggilnya dengan peristiwa hujan syahadah. Kerana ketika itu penduduk kampung tu semua turut beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi doa tadi itu, turunnya hujan, itu mukjizat. Yang Sunan Kalijaga doa itu adalah karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbahasan istisqa ni menarik tuan-tuan. Ada banyak benda menarik ni. Lah ni telajak hujan. Allah Ta'ala bagi hujan lebih. Tadi saya dah tengok dekat media sosial, Kok Jitra tu pun banjir dah kan. Kok belah Changlun dekat KFC tu pun Changlun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat di sebalik hujan ni. Baik, seterusnya. Jadi istisqa ni ada dua cara. Satu doa, satu lagi disebut dengan salatul istisqa, solat untuk minta hujan. Yang ni solat yang spesifik, solat yang khusus untuk minta hujan. Jadi kalau orang kata, Ustaz tak mau minta hujan ke, tak mau buat apa ibadat minta hujan ke, tanya dia nak hak mana ni, kita nak baca doa ke nak sembahyang. Jadi mana yang lebih baik? Dua-dua tu perkara yang masyru', dua-dua tu perkara sunnah, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Tapi tuan-tuan, istisqa ni dia kena orang soleh yang jadi imam. Kena betul-betul orang yang soleh. Tahnik ni tuan-tuan, tahnik. Nak tahnik ni pun kena orang soleh. Dia bukan sebarangan orang nak tahnik. Bukan sebarangan orang nak tahnik. Sebab tu saya payah nak tahnik anak orang. Sebab anak saya pun saya tak tahnik. Dia mesti betul-betul hak soleh terpelihara. Akhlak dia, thiqah dia, lidah dia, hati dia. Itu telahlah lagi untuk maslahah awam, untuk kebaikan awam, memerlukan orang yang betul-betul soleh. Pernah berlaku satu peristiwa di sebuah kampung dalam negeri Kedah. Tak hujan, kemarau yang lama. Maka mereka pun buat solat istisqa. Ketika melakukan solat istisqa tu, seorang tok guru ni dia jadi imam. Bila dia jadi imam, ada nama lah tuan-tuan, tapi saya tak mau sebutlah nama. Cerita ni cerita betul, ada nama dia, tapi saya tak sebut. Jadi tok guru ni pun jadi imam. Ketika tok guru ni jadi imam, maka berdoa hujan pun tak turun. Bila fikir-fikir balik, rupa-rupanya dalam qaryah tu ada lagi, dia terfikir, ada lagi seorang tok guru ni, dia hidup lagi. Dia hidup lagi. Di kalangan yang ada, dia paling soleh. Maka panggillah dia untuk buat solat istisqa. Sama-sama duduk tengah semayang, bagi salam, hujan turun berderu. Ayat orang akan kata, timing dia kena. Bukan soal timing tuan-tuan. Timing sebasai memang dalam takdir Allah. Tetapi perkara asbab dia ialah, antaranya ialah dia mesti datang, permohonan ini, pemimpin dia datang daripada orang yang betul-betul soleh. Orang yang dia beza tuan-tuan. Saya nak syarah sikit lah antara alim dengan warak. Dia ada beza alim dengan warak. Alim tak semestinya warak. Alim tak semestinya warak, dan warak tak semestinya alim. Alim ni kalau buka kitab, dia pandai baca. Kalau buka kitab Arab hak tak ada baris, sebaris pun tak ada salah. Waktu bila nak majrur kasrah, macam mana nak bagi fathah, dia tahu belaka walaupun tak ada baris. Dan dia boleh syarah kitab tu dahsyat. Dia menguasai pengetahuan yang cukup banyak. Tapi kalau dia tidak menjaga akhlak, dia tidak menjaga makan minum dia, maka dia tak sampai lagi level warak. Ada orang soleh, dia tak berapa alim, tapi dia warak. Warak ni tuan-tuan, dia susah. Dia, bahasa mudah kita, dia pedor. Hidup dia ni pedor sikit. Saya bagi contoh. Dia nak pergi makan, nak pergi kedai makan. Ni pergi kedai makan. Ni bukan tentang soal judge orang ataupun menghakimi orang lah tuan-tuan. Saya tak ada niat nak menghakimi siapa-siapa, dan tu bukan kerja saya. Contoh, dia pergi kedai makan,
Dia pergi kedai makan, dia terangin lapak nasi ayam. Sampai saya kat kedai nasi ayam, dia tengok orang hak duk potong ayam tu tak pakai tudung. Maka dia tak makan dah situ. Dia tak makan dah. Dia punya jaga untuk menjaga waraknya sampai tahap tu. Dan kalau saya pernah berguru dengan beberapa orang guru, sehingga punyalah warak mereka ni, lengan ni walaupun bukan aurat bagi orang lelaki, bukan aurat ni, tapi dia pelihara tutup lengan dia ni. Kadang kita heran siapa dia duk pakai kerak sangat baju lengan panjang, pasal dia menjaga sampai tahap tu. Itu ni warak. Orang yang macam tu kita kena utamakan dia ketika nak mengimamkan solat istisqa ataupun mendoakan. Baik, selesai. Itu mukaddimah untuk istisqa lah. Kata musannif, disunatkan untuk berdoa, berzikir dan memohon ampun dengan semua ketaatan dan ketundukan. Baik, apa maksud dia tuan-tuan? Kalau tuan-tuan perhatikan, ada perbezaan di antara istisqa dengan kusuf, gerhana. Untuk gerhana ditekankan tentang khasyah, takut. Ditekankan tentang peringatan. Adapun istisqa, minta hujan, ditekankan tentang soal istitabah, iaitu minta taubat. Kerana apa? Kemungkinan besar tidak turunnya hujan pada sesuatu tempat itu kerana kemurkaan Allah kepada penduduk tu. Macam tu. Tapi saya tak kata sebab tu bersifat qat'i ataupun sebab tu pasti. Jadi kita kata apa kawasan ni, contoh lah, apa kawasan ni pondok banyak hujan tak turun langsung, boleh jadi orang pondok ni teruk belaka. Tak boleh kata lagu tu juga. Tak boleh kata lagu tu. Sebab musibah ataupun rahmat ini Tuhan saja tahu sebab dia apa. Jadi boleh jadi, kita nak kata boleh jadi ada salah seorang daripada kita, ada melakukan dosa, maka semua kena tempiah. Maka sebab tu ditekankan untuk istisqa adalah istitabah, untuk minta taubat dan pengampunan. Doa-doa yang dikemukakan pada solat ini cukup dikenali. Antaranya, Allahumma skina ghaithan mughithan hani'an mari'an ghadaqa mujillilan sahhan amman tabaqan daiman. Tu. Ya Allah, turunkanlah bagi kami yang deras dan lebat, hujan yang menyuburkan dan berakibat baik. Ni menarik. Ada hujan dia turun, akibat dia tak berapa baik. Sehingga banjir, adalah musibah-musibah yang lain. Jadi kita doa ke Allah agar hujan yang turun ni ialah hujan yang lebat dan memberi kesan yang baik kepada kita. Baik, selesai. Hujan yang lebat lagi bermanfaat dan menyeluruh. Hujan yang menjunam, menyeluruh, turun bertubi-tubi dan terus menerus. Doa sama. Hujan ni turun berpanjangan. Pasal jenis lebat ni tuan-tuan, sifat lebat ni kadang-kadang ataupun selalunya dia turun lebat tu sat. Yang selalu turun lama ni hujan hak turun dengan steady tu, tak lebat, tak rintik sangat, dia turun steady. Tu lama. Tapi kalau turun hak lebat sungguh ni, kadang-kadang ataupun kebiasaannya dia turun sat je. Jadi kita doa ke Allah, turun dengan lebat tu biar berterusan, dan berterusan tu turun pula tak memberi kesan yang buruk kepada kita. Allahumma ala dharabi wa manabiti syajari wa butunil awdiyati. Ya Allah, turunkanlah hujan pada tanah gersang, lahan yang tandus, tempat tumbuhnya pepohon dan dasar lembah. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran fa arsil samaa alaina midrara. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampun kepadamu kerana sesungguhnya engkau maha pengampun. Oleh kerana itu turunkanlah hujan kepada kami dengan lebat. Kemudian, Allahumma asqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin
Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan, dan janganlah engkau jadikan kami termasuk dalam kalangan orang-orang yang al-qanitin, orang-orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Allahumma ambit lana zara', ya Allah, tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan kami. Wa adirra lana dhara', dan gemukkanlah haiwan-haiwan ternakan kami. Wasqina min barakatis sama', dan turunkanlah keberkatan langit kepada kami. Wa anbit lana min barakatil ard, dan tumbuhkanlah keberkatan bumi untuk kami. Allahumma rfa' 'annal jahda, ya Allah, hilangkanlah dari kami kesengsaraan, wal ju', dan kelaparan, wal 'urya, dan telanjang. Wakshif 'anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuk, lenyapkanlah dari kami segala musibah yang tidak akan ada yang mampu melenyapkannya melainkan engkau. Jadi penutup bagi doa ini, permulaan bagi doa ini ialah kita minta kat Tuhan supaya turun hujan. Dan ciri-ciri hujan yang kita nak, kita pun sebut nak macam mana. Kemudian di pertengahan kita bagi tahu sebab apa kita nak hujan. Antaranya untuk turunnya berkat tanam-tanaman kita, tanah gersang kita, haiwan ternakan kita. Bagi tahu sebab tu untuk apa. Kemudian ditutupkan lagi, kita kata apa? Ya Allah, segala musibah yang ada ni tak ada siapa yang mampu melenyapkan. Maksudnya apa tuan-tuan? Apabila kita membicarakan tentang bencana alam ataupun fenomena alam, mana-mana kemajuan teknologi sains pun tidak akan mampu menandingi ataupun merawat ataupun mencegah daripada berlakunya bencana musibah alam ini, melainkan i'tiqad kita kembali Allah sahaja yang akan melenyapkan musibah ini, kerana dialah yang menciptakan musibah itu. Wallahu a'lam. Selesai. Ni kalau rajin hafal ya. Kalau tak rajin hafal, masa hari nak hujan, baca tak hujan, boleh baca doa ni. Boleh baca doa ni. Kadang tak perlu tunggu ramai orang pun. Kau nak kena berimpun semua, kan? Kau nak berimpun semua. Nak berimpun semua, kot tak dan. Jadi dia mula dululah, dia baca doa dulu. Kot dia kata, saya nak semayang, saya tak berapa nak reti ya. Baca doa ni. Agama tak boleh baca had dalam Arab, baca had terjemahan dia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan istijabah. Baik. Dianjurkan pula apabila ada orang soleh di antara mereka untuk menjadikannya perantara dalam meminta hujan dengan mengucapkan Allahumma inna nastasqi wa natashaffa'u ilaika bi'abdika fulan. Ya, ini menarik tuan-tuan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon hujan kepadamu melalui hamba-Mu si fulan. Baik, ini apa dia tuan-tuan ni? Ini apa dia? Ini adalah bentuk-bentuk tawassul. Bentuk-bentuk tawassul. Tawassul ni apa dia? Perantaraan untuk meminta sesuatu kepada Allah. Kita tahu kita ni siapalah, kita ni di sisi Tuhan. Baru ni ada orang buat status, dia kata permintaanmu itu beribu-ribu, kan? Permintaanmu itu beribu-ribu, sedangkan sujudmu itu terburu-buru. Maksudnya kita ni minta kat Tuhan ni macam-macam dan nak segera, sedangkan kita sujud ni pun kalang kabut. Kalang kabut sujud kita. Pasal nak buat kerja tu pula sat ni, nak buat kerja ni pula sat ni. Tapi minta kat Tuhan tu macam-macam sangat. Kita kalau dengan bos sendiri, kalau kita bos sendiri pun, kita punya pekerja kita buat kerja halal balai, kira tiap-tiap bulan nak minta naik gaji. Ada nak bagi tuan-tuan? Pakai dak lah. Jadi Allah lebih lagi daripada tu. Dia menguasai alam ni, minta kat dia macam-macam, buat kat dia lebih kurang. Jadi kita sedar kita ni siapa. Dan kita tahu dalam ketika ini, saat ini, kita memerlukan pertolongan daripada Tuhan dengan kadar yang segera. Dan kita pun tahu, kalau kita doa ni, pakai balik-balik doa ni kat muka kita, walaupun kita dah bersangka baik dengan Tuhan, kita sedar diri kita ni siapa. Maka kita minta perantaraan daripada orang soleh untuk berdoa. Ini adalah salah satu bentuk daripada bentuk tawassul. Tawassul ini ada tiga cara. Cara yang pertama, bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup.
sama ada dengan dua cara. Cara yang pertama, pi jumpa dia, suruh dia sendiri doa. Pi jumpa dia, suruh dia sendiri doa kat situ. Suruh dia sendiri doa. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah dengan mungkin tuan-tuan tak boleh pergi jumpa dia, ataupun kita puas cari dia, kita tak jumpa dia, dan kita tahu dia masih hidup, cuma tak tahu dia kat mana. Maka tuan-tuan boleh berdoa macam ni: Ya Allah, ya Tuhanku, dengan keberkatan, tuan-tuan sebut nama orang yang soleh tu, yang masih hidup tu. Tuan-tuan sebut keberkatan, sebut nama orang soleh tu. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan keberkatan si fulan bin si fulan yang ada pada diri dia, maka turunkanlah hujan kepada kami. Boleh berdoa macam tu. Itu salah satu dalam bentuk tawassul. Baik, itu yang pertama. Cara yang kedua iaitu bertawassul kepada orang yang dah mati. Ini khilaf ulama. Ini khilaf ulama. Pandangan yang pertama kata tidak boleh bertawassul kepada orang yang mati. Contoh, dia nak jawab SPM. Tak lama dah nak SPM ni. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan keberkatan ataupun dengan kealiman yang ada pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kealiman yang ada pada Syekh Saleh Ja'fari, kealiman yang ada, keberkatan kealiman yang ada pada Sayyidina Ali. Allah, Sayyidina Ali ni digelar sebagai gedung pintu khazanah ilmu. Sayyidina Ali ni antara sahabat yang cerdik, pengetahuan dia ni tinggi. Jadi tiba-tiba tuan-tuan nak tawassul dengan Sayyidina Ali, sedangkan Sayyidina Ali dah wafat, Abdul Qadir Jilani dah wafat, Saleh Ja'fari pun dah wafat. Jadi nak buat macam mana? Pandangan yang pertama kata tak boleh, haram sebab dah mati. Pandangan yang kedua mengatakan dibenarkan untuk bertawassul. Cuma tawassul kepada orang yang mati ini tidak boleh bersifat ghulu, secara melampau-lampau. Contoh, saya pernah tengok dalam satu video di sebuah negara jiran kita, dia pergi kat satu kubur nak bertawassul dekat kubur ni. Tawassul kat kubur. Bila dia bertawassul kat kubur, dia seolah-olah bercakap pula dengan orang dalam kubur tu. Boleh tak benda tu jadi? Kemungkinan tu ada. Kemungkinan benda tu boleh jadi. Harus pada akal boleh jadi. Kalau Tuhan izinkan, boleh, tak ada masalah. Cuma untuk kita menutup pintu-pintu melampau daripada orang lain guna sewenang-wenangnya benda tu, barang ni orang guna sewenang-wenangnya, maka jangan buat benda-benda yang melampau. Macam hari tu ada seorang Syekh Arab, dia pegang telefon, dia kata kita nak tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia kata Syekh Abdul Qadir Jilani ni ada nombor telefon dia. Dia pun bagi tahu nombor telefon. Saya dial tuan-tuan, memang tak dapat nombor telefon tu. Tapi yang syok, dia boleh cakap dengan Abdul Qadir Jilani tu, cakap telefon. Ni yang kita nak tutup pintu-pintu ni. Kaedah ini disebut sebagai sadduz zara'i', menutup pintu-pintu kerosakan. Jadi kaedah ni, kalau nak pegang kata boleh bertawassul dengan orang soleh yang dah mati, kalau nak pegang jangan melampau. Ada orang kata nak selamat tinggalkan. Sebenarnya masing-masing ada dalil, masing-masing ada ulama yang membenarkan dan mengharamkan perkara ni. Selesai. Jadi nak selamat, kita keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf. Sebab atas muka bumi ni ramai lagi orang soleh yang hidup, maka cari mereka dulu. Baik. Cara yang ketiga iaitu bertawassul dengan amalan sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni sedekah subuh walaupun tak banyak, sehari RM1 setiap kali subuh mai tu, RM1 walaupun tak banyak, tapi RM1 tu lah RM1 hak paling ikhlas aku bubuh. Nak buh RM50 takut tak ikhlas, buh RM1. Jadi buh RM1. Jadi ya Allah, ya Tuhanku, dengan keberkatan amalan ibadat aku duk bubuh sehari setiap kali pi subuh RM1, maka turunkanlah hujan untuk negeri aku. Boleh bertawassul dengan amalan sendiri. Wallahu a'lam. Dan tawassul ni bukan untuk minta hujan saja. Apa saja hajat yang tuan-tuan nak, sama ada hajat itu berbentuk datangnya manfaat ataupun hajat itu berbentuk menolak mudarat, boleh menggunakan kaedah tawassul. Jadi kesimpulan untuk tawassul ni nak faham mudah, maksud dia guna kabel.
minta kat Tuhan guna kabel. Wallahu a'lam. Nah, selesai. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada musim kemarau berdoa meminta hujan dengan perantaraan Abbas bin Abdul Muttalib dan mengucapkan apa? Sayyidina Umar nak minta hujan ke Allah. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni salah seorang daripada sahabat yang dijamin masuk syurga. Kalau dia sendiri saja doa pun insya-Allah lah mustajab. Insya-Allah. Pasal Sayyidina Umar ni salah seorang daripada 10 sahabat confirm syurga. Confirm. Terus ada cerita kalau dia masuk neraka macam mana Ustaz? Tak ada kalau. Confirm. Dan Sayyidina Umar ni terkenal pada satu ketika Sungai Nil, tuan-tuan pun sudah makruf. Sungai Nil pernah satu hari itu tak mengalir air. Dia tulis surat, hai Sungai Nil, baik hang keluar air hang. Dia lempar surat tu, mai terus air. Allah Ta'ala memuliakan Umar. Tetapi Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memuliakan sahabat Abbas bin Abdul Muttalib untuk menggunakan keberkatan yang ada pada dia untuk turun doa minta turun hujan. Maksudnya benda ni dibolehkan. Memang dibolehkan, tidak menjadi masalah. Ada orang kata syirik ke? Bukan kita minta kat orang tu. Kalau kata ustaz ni syirik ni, perbuatan syirik, minta selain pada Allah. Bukan minta dekat kawan tu. Kita guna dia, bukan guna tu nampak macam tayar tak kena. Kita mengambil manfaat. Tu lebih baik kataan tu. Kita mengambil manfaat daripada orang soleh ini untuk dipermudahkan dan dipercepatkan urusan permintaan doa kita. Dan Sayyidina Umar pun buat. Dan jadi amalan sahabat. Allahumma inna, kata Sayyidina Umar, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina sallallahu alaihi wasallam fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fasqina. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan nabimu. Ini Sayyidina Umar bertawassul dengan nabi ni, hingga engkau menurunkan hujan untuk kami. Sesungguhnya saat ini, ya Allah, sesungguhnya kami dulu bertawassul kepadamu dengan nabi. Dulu masa nabi hidup, mereka bertawassul atas nama nabi. Bila nabi dah tak ada, nabi dah wafat, Sayyidina Umar bertawassul dengan siapa? Pakcik nabi, iaitu sekarang ni pula saat ini kami bertawassul kepadamu dengan pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Habis kat sana tu, maka hujan pun turun. Wallahu a'lam. Selesai dekat tu. Meminta hujan dengan perantaraan orang-orang soleh yang masih hidup juga diriwayatkan dari Muawiyah dan selainnya. Ni Imam Nawawi tak bahas kot lah. Kenaan tentang dia tak bahas kenaan tentang tawassul dengan orang yang dah mati. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya lebih cenderung keluar daripada khilaf lah, senang. Tapi kalau nak berada dalam khilaf pun tak menjadi masalah. Cuma jangan lampau-lampau. Wallahu a'lam. Selesai. Sikit tuan-tuan. Ketika melaksanakan solat istisqa, disunatkan membaca seperti bacaan solat hari raya yang telah kami jelaskan sebelumnya. Setelah doa iftitah, bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat. Setelah doa iftitah, bertakbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali, sama seperti solat hari raya. Pelbagai perkara yang berkaitan dengan 7 dan 5 kali takbir semuanya sama. Setelah itu disambungkan dengan khutbah sebanyak 2 kali yang berisi beristighfar dan doa. Baik, macam ni. Persamaan dia apa pula tuan-tuan? Ni menarik. Persamaan dia apa pula? Persamaan dia dengan sembahyang raya. Tadi saya banding istisqa dengan kusuf. Dan kita nak tengok istisqa dengan aidain, solat 2 hari raya. Persamaan dia ialah tata cara. 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir, tak termasuk dengan takbiratul ihram. Rakaat yang kedua ialah sebanyak 5 kali takbir, tak termasuk dengan
takbir intiqalat yang kita bangun daripada sujud ke qiyam diri tu. Baik. Perbezaan dia di mana? Perbezaan dia pada intisari ataupun intipati kandungan khutbah dengan hari raya. Hari raya dia punya khutbah, intipati dia ialah untuk mengajak manusia bersyukur dengan kemenangan setelah penat berpuasa selama 30 hari. Maka disebabkan itu, dalam salat hari raya juga ditekankan intipati yang kedua, iaitu takzim, membesarkan Allah. Maka sebab tu diperbanyakkan lafaz takbir pada hari raya. Adapun pada solat istisqa, intisari dan intipati dia adalah minta ampun bagi rasa berdosa dengan Allah, kan? Okey. Jadi lafaz yang banyak digunakan ialah astaghfirullah. Maka sebab tu digalakkan setelah habis maya raya, sama ada sebelum berkhutbah ataupun selepas berkhutbah, digalakkan jemaah untuk bersama-sama istighfar, sama ada secara berjemaah ataupun ikut suka masing-masing. Digalakkan istighfar tu. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa saya berhenti dekat tu sebab saya nak kena buat kesimpulan sikit. Apa yang kita boleh dapat untuk istisqa ni tuan-tuan? Istisqa ni apa dia? Kadang-kadang ada beberapa hajat kita yang tak kesampaian. Pernah satu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, apabila didatangi oleh seorang lelaki, dia kata, wahai imam, sesungguhnya keluarga aku, hubungan aku dengan isteri aku, dengan anak aku ni bermasalah. Apa patut aku buat? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, fastaghfirillah, istighfar kepada Allah. Mai pula seorang lagi hamba Allah, ya Allah, dia mai jumpa Imam Hasan Al-Basri, dia kata, wahai imam, sesungguhnya aku ni dah kahwin lama dah, tapi tak lagi dikurniakan zuriat. Apa patut aku buat? Fastaghfirillah, minta ampun pada Allah. Mai lagi jumpa orang pelbagai masalah, dan kesemua jawapan Al-Imam Hasan Al-Basri ialah fastaghfirillah. Kerana ada kemungkinan besar beberapa musibah yang turun kepada kita, beberapa halangan yang nak sampai kepada kita, doa kita mungkin lambat dimakbulkan. Ada possibility, ada kemungkinan-kemungkinan, iaitu disebabkan dosa-dosa yang kita buat. Macam contohlah, kita nak cak kereta. Bila nak cak kereta, kita kena buang kotak-kotak kat kereta kita tu. Nak kikis cat-cat lama tu. Kalau terus cat baru, cat tu tak tahan. Dan cat tu dia tak berkualiti, tak elok kereta kita. Dia akan jadi bertumpuk-tumpuk. Gitu. Jadi sebab tu tuan-tuan, dalam perkara ni, petua dia, kita boleh ambil petua yang Imam Hasan Al-Basri sebut. Apabila berlaku sebarang musibah, hajat yang tidak kesampaian ataupun hajat yang lambat untuk kunjung tiba, maka perbanyakkanlah istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan apabila diampunkan dosa kita, maka dipermudahkan segala urusan hajat kita dan dijauhkan segala mudarat ke atas kita. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya fikir sekadar tu sajalah perkongsian saya yang seadanya dengan keterbatasan pengetahuan saya yang sedikit ni. InsyaAllah minggu depan Asmaul Husna, minggu sekali lagi istisqa. Tuan-tuan kena main istisqa tu, pasal dia ada tata cara dia. Tata cara dia ni kita tak bisa buat lagi, atau saya tak pasti saya bisa buat ke tak. Ada tata cara dia selain pada tu. Lepas mayang ni, lepas buat baca khutbah, nak kena buat apa? Dia ada beza dia dengan mayang raya. Mayang raya lepas habis baca khutbah, kita salam, pergi kubur, lepas tu makan ketupat. Hak ni ketupat tak ni. Lepas baca khutbah nak kena buat apa? Nak kena buat apa tu? 2 minggu lagi tuan-tuan kena mai. Macam orang niaga tuan. Orang niaga macam tu. Orang niaga dia nak suruh pergi kursus dia. Dia cerita tak habis. Dia kata tuan-tuan kena mai sekali kena bayar pula. Jadi saya fikir sekadar tu sajalah perkongsian saya seadanya dengan keterbatasan pengetahuan saya yang sedikit ni. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan tuan-tuan dan puan-puan hadir. Mohon maaf, mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan,
tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Barang sesiapa yang banyak cakap dia dikhawatiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya kullun min indillah. Katakanlah baik dan buruk ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ففهمنا سليمان كلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال سبحنا طيرا وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.